أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini sentiasa ditindas demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Surah ini dinamakan surah Al-Balad. Al-Balad ialah negeri Makkatul Mukarramah, tanah haram yang sangat dihormati, haram yang sangat dihormati, dan diharamkan melakukan perkara-perkara yang mencabul kesuciannya. Tak macam tanah lain, tempat lain. Tak boleh memburu binatang, tak boleh memotong pokok-pokok. Biasa yang ada, kecuali potong sayur, tanah sayur, tak apalah, itu lain. Tak boleh buat beberapa perkara dalam kawasan tanah haram ini. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW mula-mula membawa Islam. Dalam keadaan Islam ditekan dan ditindas, termasuklah Nabi SAW. Kebiasaan surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah ini, memberi penegasan dan penekanan kepada rukun-rukun iman. Surah ini menegaskan beriman kepada hisab, beriman kepada adanya balasan Allah Subhanahu wa taala, dan membezakan di antara orang-orang yang baik yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan orang-orang yang jahat, yang kafir, yang zalim, yang jahat. Berbeza perangai mereka di dunia, maka berbeza kedudukannya di dalam neraka, dalam syurga. Yang satu masuk syurga, yang satu masuk neraka. Surah ini dimulakan dengan sumpah dengan Al-Balad, negeri Makkatul Mukarramah, tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kelebihan dan kemuliaannya, dan bersumpah dengan manusia yang melahirkan manusia-manusia yang lain, iaitulah Nabi Adam alaihi salam, dan manusia yang dilahirkan daripadanya, khususnya orang-orang yang beriman, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Menerangkan tentang perangai penduduk-penduduk Mekah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggunakan pangkat, menggunakan kedudukan, menggunakan harta yang sebanyak-banyaknya, berbangga dengan harta yang banyak itu, dibelanjakan untuk menentang Islam. Tahulah mereka di mana akibatnya, iaitulah bila menghadapi huru-hara hari kiamat. Di situ barulah mereka tahu di mana akibat segala amalan mereka itu. Allah membahagikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Yang beriman mendapat bahagia, yang kafir mendapat celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Demi sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini, iaitulah negeri Makkatul Mukarramah, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Quranul Karim yang menjadi rahmat kepada seluruh manusia. Dengan Al-Quran dan diri Rasulullah SAW dibangun diri manusia, dibangun imannya, dibangun ilmunya berpandukan syariat, dibangunkan akhlaknya, menjadikan ruh, jasad dan akal manusia yang dibina mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri ini kering, tidak ada hasil, tidak ada sumber ekonomi, melahirkan satu kebangkitan yang menyelamatkan seluruh dunia. Dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah taala, wa qalu inna nattabi'il huda ma kan natakhassaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Dan berkatalah mereka, yakni mereka yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan pemimpin Mekah itu, kalau sekiranya kami ikut petunjuk yang kamu bawa ni wahai Muhammad, kami tahu mu ni orang baik, orang benar, orang amanah, orang bijak, tapi ajaran yang kamu bawa ni ajaran baik, tapi ada tapinya. Kalau ikut ajaranmu ni, nescaya Mekah akan diserang oleh musuh. Habislah Mekah ni nak makan apa? Nak makan apa? Kerana dikeliling Mekah ini kabilah-kabilah Arab yang kafir. Kuasa besar dunia Parsi dan Rom, China, India, Mesir, seluruh pelosok dunia adalah kafir dan jahat berlaku. Tiba-tiba membawa ajaran yang baik di Mekah ni, dah ikut seluruh dunia, kena kepunglah Mekah ni, nak makan apa? Tuhan kata awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilai thamarat kulli syai' rizqan min ladunna. Adakah kami Allah yang menetapkan mereka di tanah haram Mekah ini? Kami yang meletakkan mereka di sini, dan kami bawa rezeki buah-buahan yang melimpah ruah yang datang dari seluruh pelosok dunia. Walaupun tidak ada kebun di sini, tidak ada tanaman di sini, tidak ada hasil di sini, tidak ada apa di sini, Tuhan kumpulkan bahan itu datang ke sini. Ini kekuasaan Allah. Adakah mereka tak tengok? Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Menjadi adat kepada kabilah Quraisy yang berada di Mekah ini, bila Mekah tidak ada sumber pertanian, tidak ada sumber yang menghasilkan berbagai-bagai barang, air Zam-Zam saja tak cukup, orang datang di sini beramai-ramai, menyebabkan penduduk Mekah terpaksa keluar untuk berniaga. Rihlatas syita, berniaga, melakukan rihlah, perjalanan di musim sejuk, wasayf, dan perjalanan di musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Acap kali disebut sini Yaman adalah pengkalan negeri-negeri timur, pelabuhan tempat berhimpunnya peniaga-peniaga timur, Parsi, India, China dan lain-lain. Mereka berkumpul di situ, tersekat dengan Laut Merah, tak boleh pergi lagi di Yaman. Kemudian Syam pula, peniaga daripada Eropah, daripada Afrika, Asia Tengah, tersekat di situ, menyebabkan orang Quraisy yang tak ada hasil di Mekahnya pergi ke Yaman.
ambil barang Yaman, tukar dengan hasil-hasil sedikit sebanyak daripada semenanjung Arab. Berulangnya macam-macam lagi. Masa tu British tak ada. Ada negeri yang nak barang-barang berulang ni, mereka mengambil barang-barang Cina, India, Parsi, dibawa ke Mekah, ditinggal di Mekah sebahagian, pergi ke Syam, tukar dengan barang-barang yang datang dari Eropah, Asia Tengah dan lain-lain, tukar dengan barang-barang daripada barat. Dia ambil barang itu dibawa ke Mekah, kemudian tinggal sebahagian di Mekah, sebahagian lagi bawa ke Yaman, tukar dengan negeri timur yang tak tahu barang-barang ini. Mereka berniaga. Allah Ta'ala jadikan Mekah bandar yang hidup, yang hidup ibadatnya, yang hidup ekonominya, yang hidup politiknya, menjadi tempat pertolongan. Falyabudu rabb hadzal bait, maka mereka hendaklah memperhambakan diri kepada Tuhan yang punya rumah ini, Kaabah, yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam, bapa kepada Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, dan bapa kepada nabi-nabi yang kemudian daripadanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang dibangga oleh penganut agama Yahudi dan Kristian, yang dibangga oleh penganut penyembah berhala musyrikin, Ibrahim alaihissalam. Orang Eropah kata Abraham, orang Hindu kata Brahma. Ibrahim Brahma, walaupun dia kata ni Tuhan, itu karuk dia, itu bab lain. Orang putih pula ada karuk dia, itu bab lain. Allah memerintah Ibrahim mendirikan Kaabah. Falyabudu rabb hadzal bait, hambakan diri kepada Tuhan punya rumah ini, Kaabah, iaitu Tuhan yang menurunkan Al-Quranul Karim, yang kamu mesti beribadat kepadanya. Dalam masa yang sama, kamu kena terima hukum-hukum dia yang ada dalam kitab Allah, Quran yang diturunkan di sini. Falyabudu rabb hadzal bait, semayangnya, puasanya, zakatnya, nikah kahwinnya, pakaiannya. Quran suruh tutup aurat, bukan orang suruh tutup aurat. Suruh tu makan halal, jangan makan haram. Memerintah negara dengan hukum Islam. Quran yang suruh. Quran tu adalah kalam Allah, cakap Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, kamu memperhambakan diri bertuhan yang punya rumah ini, Kaabah ini, yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka sehingga tak lapar. Ini dalam aspek, dalam bidang ekonomi. Telah mengatur ekonomi dengan Al-Quran. Jangan ikut kapitalis, jangan ikut komunis, jangan ikut sosialis. Kapitalis membela orang kaya, membiarkan orang miskin. Sosialis dan komunis membela orang miskin, menzalimi orang kaya. Islam meletakkan hak kepada semua, berhubung di antara satu sama lain. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan sehingga tidak takut. Keamanan itu ialah pemerintahan negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan Islam, yang Tuhan janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Ayat dalam surah An-Nur. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu, yakni mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu, bukan semua kamu, sebahagian kamu yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, amal untuk menegakkan Islam ini sehingga menjadi kuasa. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka pemimpin yang memerintah, la yastakhlifannahum fil ard
kama stakhlafal ladzina min qablihim, kami akan jadikan puak ini memerintah negeri sebagaimana diberi pada umat zaman dahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Dzulqarnain dan lain-lain lagi. Tuhan janji walimakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah Ta'ala jadikan din Islam ini berkuasa, duduk di atas. walibadjalnahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah tukar daripada takut pada aman, daripada takut pada pencuri, takut pada perampok, takut pada penyamun, takut pada zalim. Bila syariat Allah dilaksanakan, pencuri dikerak tangan, perampok dikerak tangan, kerak kaki, kalau bunuh dibunuh, penjenayah dihukum, maka berlakulah keamanan. Allah Ta'ala tukar daripada ketakutan kepada keamanan. Ini dia yang memberi keamanan daripada ketakutan. Bila Allah tawar perkara ini kepada penduduk Mekah, tiba-tiba penduduk Mekah, pemimpin mereka takut nak terima, hanya sebahagian saja. Maka Nabi cari penduduk Madinah. Penduduk lain tak sanggup, orang Madinah sanggup. Digabungkan Mekah dengan Madinah, maka tegak pemerintahan mengikut Al-Quran. Kemudian Mekah dibebaskan oleh Allah Ta'ala dengan Fathu Mekah. Mekah balik kepada Islam, maka berlakulah bumi yang suci ini bukan saja jadi kiblat kepada semayang, kiblat pada ilmu Islam. Maka Tuhan bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, demi sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri Mekah ini, negeri ini, termasuklah orang yang dilahirkan di negeri ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kitab yang diturunkan di negeri ini, Al-Quranul Karim. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini. Engkau sendiri wahai Muhammad duduk di negeri ini, dilahirkan di sini, tinggal di negeri ini, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mulianya Mekah. Oleh kerana itulah Nabi kata, la tashuddur rihal ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Jangan kamu bersungguh melancung melainkan pada 3 buah masjid. Masjid aku, Masjid Madinah, Masjid Mekah, dan Masjid Baitul Maqdis. Dan hadis yang lain, semayang di masjid aku menyamai 100,000 semayang tempat lain. Semayang Masjid Madinah menyamai 1,000 semayang masjid lain. Semayang Masjid Baitul Maqdis 500 semayang masjid lain. Mekah dia beri 100,000 fadilat daripada masjid lain. Ini kelebihan Makkahul Mukarramah. Wa walidin wa ma walad, demi yang melahirkan anak-anak yang ramai, ayah iaitu Adam alaihi salam. Allah bersumpah dengan Adam alaihi salam. Yang dimaksud dengan walidin ialah Adam alaihi salam, bapa kepada segala manusia, yang dilahirkan daripadanya nabi-nabi, rasul-rasul dan zuriat-zuriat yang saleh, yang memakmurkan dunia dengan syariat Allah. Tidak termasuk di dalamnya mereka yang kafir, yang jahat, yang zalim. Tak ada guna Allah bersumpah dengan mereka ini. Allah bersumpah dengan zuriat Adam, nabi-nabi dan orang-orang yang saleh, yang menegakkan syariat Allah. Wa ma walad, dan apa sahaja yang diperanakkan daripada zuriat Adam alaihi salam, yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad
alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Maksudnya, adakah ia menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuan ia habiskan harta bendanya itu? Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jasmani dan rohaninya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kuasa yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kuasanya dan menyeksakannya? Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia bermegah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuan ia habiskan harta bendanya itu? Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebagian besar dari hajat-hajatnya? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Setelah Allah bersumpah dalam ayat-ayat yang terdahulu dengan bumi Mekah, bumi yang mulia, dilahirkan daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan padanya wahyu kitab suci Al-Quran, ayat-ayat yang pertama, dilahirkan daripadanya generasi awal Islam, kalangan muhajirin yang menegakkan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Bersumpah dengan Adam dan zuriat Adam alaihi salam yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah menyedarkan manusia dengan diri mereka sendiri. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan kepenatan dan kepayahan. Kepenatan sejak dilahirkan ke dunia. Ibunya mengandung beberapa bulan. Ketika dilahirkan dalam keadaan yang penat dan susah, dipelihara, tak terus berjalan macam anak ayam, macam binatang, dalam keadaan tidak boleh berjalan, tak boleh bercakap, diberi susu oleh ibunya, kemudian barulah dia membesar menjadi remaja dan kuat. Dipenatkan lagi dengan berlakunya kematian. Bila menghadapi kematian, dia akan menghadapi kepenatan di dalam menghadapi kematian itu. Itulah dia manusia. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bohongi Allah taala. Jangan lawan Allah taala. Jangan tentang Allah taala. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia menyangka bahawa tidak ada siapa yang boleh menguasai di atasnya? Tak ada seorang pun. Berkata ulama tafsir, ayat ini diturunkan kepada seorang yang bernama Abil Asyad bin Kildah, seorang yang gagah dan yang banyak harta. Hartanya digunakan untuk menentang Islam. Kekayaannya digunakan untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbangga dengan kegagahannya. Disebut kisahnya pada satu hari
Dia memijak sekeping belulang, ditekannya kaki di atas belulang itu, disuruh orang ramai tarik, maka ditarik oleh 10 orang. Tak bergerak kaki dia. Belulang yang rabak, belulang yang carit, kaki dia tak bergerak. Konon dia gagah dan dia kuat sangat. Tuhan kata, ayah sabu allan yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang boleh berkuasa di atas dia? Dia lupa pada Tuhan, lupa pada Allah Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha perkasa. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta aku dengan banyak untuk menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membelanjakan hartanya yang banyak, derma untuk lawan Islam, untuk mempertahankan kaum Quraisy, bangsa Quraisy yang jahiliah, mempertahankan bangsa, mempertahankan Mekah supaya jangan dikuasai oleh Islam. Islam jangan berkuasa, Muhammad SAW dan ajarannya jangan berkuasa, jangan menang. Dia gunakan segala hartanya, derma dengan sebanyak-banyak, berpanjangan sampai hari ini, derma sampai berjuta-juta, sampai million, billion, triliun, gunakan harta kekayaan untuk lawan Islam, untuk sekat Islam, berbangga dengan hartanya, berbangga dengan kekuatannya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Adakah dia menyangka tak ada siapa yang tengok dia? Dia tak sedar Allah Ta'ala itu maha melihat, melihat segala apa yang dia buat, segala akalan dan perangai dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Patutnya dia ingat harta yang dia dapat itu adalah nikmat yang Tuhan beri pada dia. Dia salah gunakan nikmat itu. Kekuatan yang ada pada dia Tuhan beri ke dia, dia salah guna kekuatan itu. Dia salah gunakan, lupa pada Allah yang mencipta, yang menjadikan dia, lupa pada Allah yang beri rezeki pada dia. Dia lawan Allah Ta'ala, dia menentang Allah Ta'ala. Ini perangai manusia. Ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebabnya berkait dengan Abil Ashad bin Kildah, tetapi iktibarnya sehingga hari kiamat. Begitulah mereka yang dapat untung banyak, dapat duit banyak, gunakan duit ini untuk lawan Islam, untuk menentang Islam. Mereka yang merasakan dia gagah dan dia kuat sangat lawan Islam, dia kena ingat Allah Ta'ala maha berkuasa. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Hatta kuasa-kuasa besar yang ada dalam dunia hari ini pun jatuh lepas satu-satu macam debu, lebih halus pada debu lagi, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Alam naj'al lahu ainain. Adakah dia tidak sedar kami jadikan kepadanya 2 mata, yang dia dapat melihat dengan 2 mata. Bukan saja celak, boleh tengok dengan 2 mata. Dengan 2 mata tu dia boleh buat kerja, dia boleh buat macam-macam. Walisanan wa syafatain. Tuhan jadikan lidah dalam mulut dia dan 2 bibir yang dia boleh bercakap, boleh bertutur, boleh makan, boleh berucap. Dengan anggota yang Tuhan jadi pada dia, dia tak sedar. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Ada 2 jalan di hadapan dia. Satu jalan yang baik, yang satu lagi jahat. Yang baik satu saja, yang 2 tu banyak, macam-macam. Yahudi, Kristian, Komunis, Sosialis, Kapitalis, cabang-cabang dia. Yang baik Islam, jalan Islam, dan jalan yang lain berislam, petunjuk dan kesesatan. Ada 2 jalan. Di sinilah Allah Ta'ala suruh kita berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang betul. Firman Allah Ta'ala, inna hadainahu sabila
imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia itu jalan, sama ada dia memilih syukur ataupun dia memilih kufur. Memilih syukur bernikmat Allah Ta'ala, ikut jalan Allah Ta'ala, atau pilih kufur, lawan Allah Ta'ala. Sangat bahaya dalam kehidupan ini, sangat bahaya dalam perjalanan hidup ini. Banyak seruan-seruan di kanan dan kiri jalan kita belum mati. Oleh kerana itulah kita diajar, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat tunjukkan kami jalan yang betul wahai Tuhan, iaitulah jalan Islam. Jangan kita ditipu oleh orang, digoda oleh orang, ditipu oleh iblis dan syaitan, manusia dan jin, yang boleh mengelirukan kita, yang boleh menyesatkan kita. Kita kena minta doa tiap-tiap rakaat sembahyang dengan khusyuk, dan kena belajar, kena mengaji, kena tanya orang, kena tanya sungguh-sungguh untuk selamatkan kita dalam perjalanan dunia, supaya perjalanan kita di atas jambatan menuju ke syurga, bukan jambatan menuju ke neraka. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Maksudnya, dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan itu. Dan apa jalannya? Engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan itu. Di antaranya bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim dari kaum kerabat, atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Selain daripada ia tidak mengerjakan amal-amal itu, ia tidak pula menjadi dia orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan, merekalah golongan pihak kanan yang akan beroleh syurga. Dan sebaiknya orang-orang yang kufur engkar akan ayat-ayat kami, merekalah golongan pihak kiri. Mereka ditimpakan azab seksa neraka yang tidak ditutup rapat. Neraka yang ditutup rapat, supaya bertambah kuat kesan kebakarannya. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkait dengan Abil Ashad bin Kildah, seorang pemimpin musyrikin yang gagah perkasa, yang menunjukkan gagah tubuhnya, yang hartanya banyak, dibelanjakan hartanya untuk menentang Islam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengingatkan bahawa Allah yang memberi kepada mereka segala-galanya.
termasuk bibir mulut mereka yang boleh makan, minum, boleh bercakap, termasuk dua mata dan lidah, termasuk anggota yang lain. Dan Allah tunjukkan kepadanya dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang jahat. Sepatutnya digunakan segala nikmat itu untuk melepaskan diri daripada halangan-halangan yang menyekat untuk mencapai kepada kejayaan dan kebahagiaan. Falaqtahamal aqabah. Mengapa dia tidak gunakan segala harta itu untuk membolehkan dia melangkah segala halangan-halangan yang menyekatkan dia untuk mendapat selamat dunia dan selamat di hari akhirat? Aqabah ni asal dia ialah halangan-halangan, sekatan-sekatan yang menyusahkan dia dalam perjalanan hidup, termasuk perjalanan untuk cari harta. Susah. Tapi nak menghadapi hari akhirat susah lagi. Dia kena sedar. Allah Ta'ala jadikan kesihatan tubuh dia, harta benda dia, untuk mengerjakan amal kebajikan, bagi menyelamatkan dia menghadapi kesusahan di hari akhirat. Wa ma adraka mal aqabah. Dia tahu ke tidak apa dia halangan-halangan itu? Halangan hari akhirat, halangan selepas mati, dia reti ke tidak? Patutnya dia kena reti lah. Kan dia duduk tengok orang mati hari-hari. Sepanjang masa ada orang mati. Harta tinggal begitu saja. Segala kekuatan dia hilang. Sepatutnya dia gunakan susah payah yang menghasilkan harta itu untuk amal kebajikan, bagi menghadapi susah payah selepas dia mati dan menghadapi hari akhirat. Fakku raqabah, di antaranya ialah memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba yang pahalanya sangat besar. Ini adalah pendekatan Islam untuk menghapuskan perhambaan di kalangan sesama manusia. Kerana perjalanan hidup manusia ini berlakunya peperangan. Yang kuat menawan yang lemah. Dia pergunakan yang lemah ini sampai ke peringkat dijadikan hamba abdi. Islam tidak menghapuskan hamba abdi sekaligus, tetapi dengan mendidik manusia. Mendidik bahawa memerdekakan hamba abdi dapat pahala yang besar. Buat beberapa dosa, balasan hukumannya memerdekakan hamba. Di antaranya ialah bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadan. Denda yang pertama memerdekakan hamba. Bersumpah langgar sumpah. Denda yang utama memerdekakan hamba. Mereka yang lakukan zihar, menyamakan isteri dia dengan mak dia. Denda yang pertama memerdekakan hamba. Membunuh dengan tidak sengaja. Denda yang pertama memerdekakan hamba. Barang siapa memerdekakan hamba, pahalanya sangat besar. Sehingga memerdekakan hamba dijadikan denda kesalahan-kesalahan yang besar dalam kehidupan manusia. Fakku raqabah, memerdekakan hamba. Itu satu cara untuk meninggikan martabat manusia sehingga boleh melangkah halangan-halangan yang tersekat, yang menyekat dia untuk menuju kebahagiaan di hari akhirat. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ataupun memberi makanan yakni kepada orang-orang yang memerlukan makanan pada hari kesulitan, hari berlakunya kemarau, makanan payah, berlakunya inflasi, harga barang naik, orang payah nak beli barang makanan. Kita yang kaya ni gunakan kekayaan itu untuk membantu mereka yang susah ketika menghadapi bencana kehidupan ini. Sama ada bencana alam dengan sebab banjir, kemarau dan suatu bencana peperangan, termasuklah bencana ekonomi yang menyusahkan orang-orang yang susah. Patutnya mereka yang senang gunakan duit
daripada kesenangan itu untuk menolong memberi makan kepada mereka-mereka yang memerlukan makanan. Yatiman za maqrabah, ataupun anak yatim yang ada hubungan keluarga dengan dia. Tolong anak yatim. Gunakan duit itu untuk bantu anak yatim. Au miskinan za matrabah, ataupun orang miskin yang terpaksalah sapa ke tanah. Dibandingkan kesusahan miskin ini, sapa melepek ke tanah susahnya kemudaratan hidup itu. Tolong orang miskin yang berada dalam kesusahan ini. Gunakan kekayaan itu. Jangan gunakan kekayaan untuk lawan Islam. Ini gunakan kekayaan untuk lawan Islam. Gunakan kekayaan untuk menegakkan Islam. Guna duit untuk tarik orang kafir masuk Islam. Beri bantuan mereka yang nak menegakkan Islam. Orang miskin supaya ada peluang bagi dia untuk mengerjakan amal kebajikan dengan sebab kita tolong dia. Itu hikmat. Menolong mereka yang miskin dan susah. Ini digunakan untuk rasuah. Rasuah pula untuk lawan agama, untuk lawan Islam. Rosakkan Islam. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian jadikan amalan-amalan yang baik itu untuk bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan kasih sayang di antara satu sama lain. Kalau tak boleh web piti, cakap baik, ucap baik, nasihat yang baik, suruh orang ikut yang baik. Jangan buat kerja jahat. Suruh benda yang diizin oleh Allah Ta'ala. Suruh orang bersabar menghadapi kesusahan. Kita tak mampu nak beri piti, nasihat dia biar dia sabar. Satu caranya. Orang menghadapi kezaliman, tolong dia. Tak mampu nak tolong, suruh dia sabar. Dan berpesan kepada orang lain supaya tolong orang lain. Supaya berkasih sayang di antara satu sama lain. Nasihat orang, kempen orang supaya beri derma. Tolong orang-orang yang susah. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang kanan. Iaitulah yang menerima suratan amal pada hari akhirat dengan tangan kanan. Merupakan ahli-ahli syurga. Amalan soleh mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Suratan amal soleh itu diserah melalui tangan kanan mereka. Itulah orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, termasuklah Rasulullah SAW, yang menentang Rasulullah, yang lawan Rasulullah, yang lawan Quran, lawan kitab Allah. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Yang celaka pada hari kiamat diserahkan suratan amal mereka dengan tangan kiri. Merupakan satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihim narun muqsadah. Di atas mereka api neraka yang berlapis-lapis, yang tertutup. Bukan saja berlapis-lapis, tertutup pula sehingga tak boleh nak bengah, tak boleh nak akak kepala, nak akak tubuh. Diseksa dengan azab neraka, dengan seksa yang sangat menyakitkan. Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adabik wa najjina min dhalika ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau binasakan kami dengan mereka-Mu, dan jangan engkau binasakan kami dengan azab-Mu, dan selamatkan kami wahai Tuhan. Itu permohonan yang kita kena buat setiap masa. Wallahu a'lam.